Salah satu kerisauan yang dialami oleh siswa Zah ialah bolehkah mereka ini diboleh pasarkan selepas sahaja mereka graduate daripada kos masing-masing. Tetapi sekarang ini apa yang lebih kita fokuskan ialah untuk mencipta kerja daripada anda mencari kerja. Jadi oleh itu golongan siswa Zah wajar ceburi keusahawanan. Nah, ini sebenarnya akan kita bicarakan bersama dengan seorang usahawan muda di sebelah saya, Puan Almasita Ginan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Bila saya bercakap tadi, kita sebenarnya risau. Habis-habis belajar 2-3 tahun ni tak dapat kerja. Lepas tu mulalah kita rasa tertekan, depresi. Lepas tu ada lagi nak bayar PTPTN, keuangan pula tak ada. Tapi apa yang kita galakkan sekarang ialah untuk kita menceburi dalam bidang perniagaan. Seperti mana juga Puan Almasita lakukan sekarang ini. Jadi sebelum kita nak bicara lanjut mengenai ini, mungkin boleh ceritakan sedikit latar belakang Puan Almasita dan juga bagaimana sebenarnya menceburi dalam bidang perniagaan ini. Okey, boleh. Perkenalkan saya Almasita binti Ginan. Saya berumur 29 tahun. Okey, bekerja saya pengusaha di Rawang. Okey, saya sebagai director lah di Rinmas Nusantara Catering. Okey, untuk yang dalam penglibatan usahawan ni, biasa kita mula-mula modal lah, kena perlu modal, lepas semua tu menggunakan modal, lepas tu kena tahu risiko tentang kita punya perniagaan macam tu. Okey. Nak masuk dalam bidang perniagaan ni bukan satu perkara yang mudah. Bukan satu perkara yang mudah. Tetapi ialah kalau dipaksa pun tak jadi. Jadi macam mana sebenarnya macam Puan sendiri? Adakah disuruh atau minat itu datang sendiri? Bagaimana? Tak ada. Saya dengan suami sebelum ni. Kita orang, dia chef tukang masak. Jadi saya dengan dia berbincang untuk buat catering lah sebab kita orang memang minat dari dulu. Jadi dia modal pun dah ada, jadi kita orang terus lanjutkan buat catering lah. Macam tu. Macam sekarang ni bila kita nak masuk dalam bidang perniagaan, dia bukan sahaja dari segi modal yang perlu kita fikirkan, tetapi juga kemahiran ataupun skill itu. Jadi macam mana Puan melihat kemahiran anak-anak muda sekarang ini untuk mempersiapkan mereka masuk ke dalam dunia perniagaan? Kemahiran dia orang perlu ada macam kemahiran macam kalau catering ni, dia perlu kemahiran macam waiter apa semua tu. Okey, bertemu dengan pelanggan, jadi sales semua itulah. Macam tu. Macam pramusaji. Pramusaji, betul. Kenalah ambil sejarah Malaysia, bahagian bidang pramusaji sebagai persiapan. Okey, kalau kita nak belajar ataupun masuk dalam bidang perniagaan ni, kalau kita dah sentuh mengenai dua perkara, dari segi modal dan juga kita kena ada kemahiran. Selain daripada itu, motivasi diri juga sebenarnya sangat penting. Macam Puan sendiri, daripada mana datang sumber inspirasi dan juga motivasi untuk bertahan dalam dunia perniagaan ini? Motivasi dia macam idola macam tu. Boleh. Idola. Idola saya sebenarnya kakak saya. Dia bekerja, maksudnya dia ada company sendiri tapi dia tukang jahit. Sebab dulu memang saya suka nak buka butik apa semua tu kan. So saya idolakan dia sebagai inilah untuk buka company saya ni. Macam tu. Apa yang ada pada kakak tu yang membolehkan dia menjadi idola kepada Puan? Dia tukang jahit, lepas tu saya pun ikut jadi tukang jahit lah macam tu. Jahit baju lah. Betul. Jadi saya ikut, lepas tu saya pun dah pandai sikit buat baju macam tu. Kemahiran dia saya ikut jadi buka butik lah macam tu. Okey. Kalau kita bercakap mengenai perniagaan ataupun keusahawanan ini, ianya sebenarnya perlu disemai daripada kecil lagi. Jadi kalau kita tengok sistem pembelajaran dan juga pendidikan di Malaysia ini, apa sebenarnya di antara program-program yang perlu dimasukkan, pembelajaran yang perlu dimasukkan, mungkin contoh sebagai subjek pemasaran, subjek perniagaan. Adakah itu merupakan satu persiapan yang baik sebenarnya untuk anak-anak ini? Betul. Untuk yang perniagaan lah. Macam Puan sendiri dulu belajar macam mana? Saya belajar perniagaan. Belajar perniagaan. Kemudian ada tak ambil apa-apa kursus ataupun kursus perniagaan? Di mana ambil kursus program? Saya sekolah. Sekolah? Je. Selepas daripada sekolah, ada tak melanjutkan pelajaran? Tak ada. Sebab saya biasa bekerja. Lepas bekerja tu saya bekerja dalam bidang catering. Dekat situ saya jadikan
jadikan sebagai pengalaman. Betul. Baik, bila tadi macam Puan katakan bekerja untuk mencari pengalaman, budak-budak muda sekarang ni dia ada satu perangai lah Puan. Dia baru kerja kat sini 2-3 bulan, lompat lagi sebelah sini, lompat dengan alasan untuk mencari pengalaman. Adakah itu strategi yang betul Tak sebenarnya? betul. Tak betul Tidak setuju Kenapa tu Puan? Sebab kemungkinannya dia orang ni kan suka macam mana tadi soalan, sorry. Pindah-pindah. Sini baru kerja 2-3 bulan. Lepas tu rasa macam pindahlah sebelah, nak cari pengalaman sebelah pula. Cukup ke semata-mata 2-3 bulan tu Puan? Tak ada. Sebab itulah kita ada macam siapkan untuk dia orang off letter apa semua tu kan. Supaya dia orang kena bekerja sampai bila-bila. Sebab itulah bila dengan pekerja ni, macam saya sendiri dengan pekerja, saya tak ada macam puas sangat ke apa semua, tak ada. Sekiranya macam kawan, macam tu je lah. Oh, Kalau macam yang lari-lari tu sebab dia orang tak stabil. sebab garang sangatlah kot lah. Dia punya buah garang, takut tu pindah-pindah tu. Tapi kalau ikut pendapat peribadi Puan, sebenarnya tak boleh lah. Macam tu tak cukup lagi sebenarnya pengalaman kalau setakat 2-3 bulan di satu tempat. Jadi sebagai seorang majikan, usahawan muda. Jadi muda, bila kita berkata dengan muda ni, mungkinlah emosi tu masih lagi bergolak-galik, naik turun. Jadi macam mana sebenarnya macam Puan sendiri berhadapan dengan situasi ataupun krisis sewaktu perniagaan? Dia kena kuat lah. Kuat mental, fizikal, kena kuat. Macam apa-apa masalah dengan pelanggan, kena fikirlah, kena bincang dengan kita punya pekerjaan lain macam mana nak buat. Macam tu. Bila cakap mengenai berbincang tu, macam Puan sendiri macam mana, apa di antara prosedur yang Puan lakukan sendiri berhadapan dengan pelanggan-pelanggan seperti itu dan juga kerana pekerja? Mungkin boleh bagi tips kepada usahawan muda di luar sana supaya taklah kalau gaduh je terus pecat. Tak ada. Biasanya kita selotok dululah dengan dia orang, kita bincang baik-baik. Lepas tu kalau second dia tak dengar, macam tu kita bagi lagi warning kedua. Kalau yang ketiga tu dia tak dengar, baru kita terus out. Kita tak kita tak terus fight dia orang, macam tu tak ada. Bagi peluang dulu. Bagi peluang dulu. Kalau macam saya memang bagi peluang sampai ke 3 kali. Kalau contoh 3 kali ni tak, memang kita keluarkanlah macam tu. Bye lah. Bye. Tiada peluang keempat dah Tak ada. Okey. Bercakap sebagai seorang usahawan muda dalam bidang catering pula. Cateringnya dibuat di mana? Di Rawang. Di Rawang. Adakah untuk sekolah ataupun untuk syarikat-syarikat bagaimana? Tak ada. Dia banyaklah untuk wedding, nikah, semua itulah. Untuk sekolah pun ada juga. Kita Kantin, faham dalam tempoh PKP ni bukan sahaja catering, semua perniagaan pun sebenarnya terjejas. Macam mana dengan perniagaan Puan? Memang terjejas sangatlah PKP. Memang tak ligo. Memang tak ligo. Tapi lepas daripada PKP tu saya meniaga ikan lah. Ikan arwana macam tu. Saya bawa daripada Indonesia. Sikit Puan mengenai perniagaan itu? Itu suami saya bawa ikan arwana daripada Indonesia. Dengan kawan-kawan dia kita pasarkanlah dekat Facebook apa semua tu lah. Dekat kawan-kawan dia. Kiranya tak lari jugalah daripada sektor pemakanan tu. Tak ada. Tapi bukan. Dia arwana hidup. Bukan yang hidup? Hidup. Tak ada dimasak? Bukan. Itu yang jenis arwana yang jual untuk hiasan. Ikan hiasan. Okey. Maksudnya nampaklah adalah perkembangan sewaktu PKP tu. Itulah backup saya waktu PKP. Kita tak boleh mati macam tu je. PKP tu kita tak boleh cari duit. Pening kepala, so stop. Tak ada. Saya tak stop macam tu. Saya terus cari perniagaan yang tu, terus buat. Okey. So lepas tu kita boleh backup balik lah macam catering ni. Salah satu cabaran untuk usahawan apabila nak hidup semula selepas PKP ini ialah untuk kita mencari pekerja. Sebab ialah mungkin pekerja yang kepercayaan kita, yang memang kita dah latih, dah memang mahir itu, kita terpaksa hentikan dia sewaktu PKP. Ialah nak bayar gaji tak boleh kan? Perniagaan tak berlangsung. Jadi macam mana Puan? Biasa terpaksa ambil intern macam tu lah. Intern? Nak ambil budak-budak intern lah. Intern. Macam sekarang? Sementara lah kan. Untuk kita naik balik. Adakah ini yang dilakukan dalam syarikat Puan sekarang? Masa lepas PKP tu saya ambil budak intern. Lepas tu dah okey sikit, baru saya
ambil yang betul-betul yang permanent. Betul. Permanent. Puan, bercakap mengenai intern, ini pun satu soalan yang saya suka nak tanya mengenai siswa kita. Kita selalu dengar, intern ni selalunya orang kata dia tak cukup kuat. Dia cengeng pun dia juga tak boleh buat kerja lebih sikit daripada skop, bayar rendah. Macam mana Puan menghadapi situasi ini? Adakah perkara ataupun kenyataan ini benar, Puan? Tak ada, sebab pekerja saya intern tu dia tak ada pun cengeng apa semua. Dia okey. Dia punya kerjaan pun cekap. Dia suruh buat kerja lebih pun dia tak ada macam bebel ke, tak ada. Dia memang terus je apa yang saya suruh buat dia buat. Okey. Dia bukan semualah. Bukan semualah. Adalah. Ada. Tapi saya dapat yang okey lah. Alhamdulillah. Baik. Sebenarnya itu rezeki satu perkara lah. Satu perkara lagi ialah mungkin dari segi gaya kepimpinan Puan sebagai seorang peniaga. Kita nak tahu juga, mungkin Puan boleh berkongsi kepada usahawan muda di luar sana. Dari segi kepimpinan Puan bagaimana? Apa cara yang dilakukan? Pertama, saya ni jenis bukan kuat marah, tak. Oh, tak kau marah. Saya pendiam. Kalau macam ada something je baru saya akan cakap macam tu lah. Pasif lah. Pasif, betul. Saya jenis tak banyak cakap dengan diorang. Kalau ada masalah ke baru datang. Macam tu. Jarang kita jumpa kawan. Saya tak pernah marah. Saya memang tak pernah marah diorang. Oh, memang tak pernah marah? Tak pernah. Jadi kalau berlaku apa konflik dalam syarikat pun memang semuanya cakap baik-baik. Cakap baik-baik, tak ada. Sebab tu diorang kebanyakan yang saya punya staff ni semua yang lama dengan saya. Tak ada. Betul. Saya setuju kat sebab saya tak suka macam push ke apa semua. Asalkan kerja diorang dah settle, okey macam tu. Okey, faham. Bila bercakap mengenai usahawan ni, kebanyakannya mereka fikir usahawan ni sebab kita ni bos, duduk ke atas. Kita tak ada nak lakukan kerja-kerja di bawah ini. Kita mengharapkan semua pekerja-pekerja kita lakukan. Bagaimana untuk Puan? Saya kalau saya tak kalau Puan tak tak. Saya pun sama-sama. Apa ke sama-sama? Sama. Tapi lebih banyak kerja staff lah. Tapi saya macam buat accountant macam tu sajalah. Untuk dari segi financial, accounting, benda-benda macam tu Puan yang lakukan. Sebenarnya saya setuju jugalah sebab bahagian kira-kira keuangan ini semestinya memang kena pemilik sendiri lakukan. Betul. Yang bawah-bawah tu biasa je. Yang bawah-bawah tu biasa je. Lakukan kerja-kerja on the ground. Okey, baik. Bila kita bercakap mengenai usahawan muda ni, mungkin ada sedikit nasihat kepada mereka di luar sana yang bercita-cita nak menjadi seperti Puan. Sedikit nasihat kepada mereka? Pertama dia kena kuat mental. Lepas tu dia tak boleh macam jenis yang pemarah. Kita kena cool. Lepas tu bila ada sesuatu yang mendatang, kita kena serotok, maksudnya biar kita kena jumpa dengan orang yang boleh betul-betul faham kita dengan apa yang masalah kita, dia akan boleh bagilah macam tu. Bagi apa? Bagi apa nama dia tu? Bagi yelah, semangat, motivasi, betul. Baik, jadi kepada mereka di luar sana, anak-anak muda khususnya yang baru sahaja nak habis belajar tu, mungkin tengah fikir-fikir lagi nak kerja di mana. Daripada fikir dapat kat mana nak kerja, mungkin boleh mencipta kerjaya sendiri seperti Puan Almasih Taginan, seorang usahawan muda. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita hari ini di Selamat Pagi Malaysia. Kita harapkan semoga maju jaya. Amin. Dan semoga semakin berkembang perniagaan catering yang dilakukan sekarang. Terima kasih Puan. Sama.